أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18. Muka surat 18, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka segala kepala-kepala, yakni ketua-ketua daripada malaikat, kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat, kemudian maka segala sahabah, dan mereka itu segala sahabah, berlebih kurang pula segala martabat mereka itu segala sahabah pada yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka afdal mereka itu segala sahabah Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Uthman dan Sayyidina Ali atas tertib khilafah mereka itu. Kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat, ketua-ketua malaikat yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu 4 kepala malaikat. Kemudian daripada sekalian anbiya. Kemudian daripada sekalian anbiya. Sekarang bicara berkaitan dengan susunan kelebihan. Susunan kelebihan di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling lebih sekalinya Nabi SAW. Itu ijma' ulama. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Ini 5 turutan ulul azmi dipanggil, yang paling banyak menanggung kesusahan, bala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak 5 ni susun. Yang pertama Nabi SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Itu mengikut susunan lah. Mengikut susunan. Lepas daripada 5 ulul azmi ni, turun kepada lagi Rasul 20 orang. Yang kesemuanya 25 orang. Kan Rasul 25 orang kan namanya tercatat di dalam Al-Quranul Karim kan. Jadi 25 Rasul yang wajib kita beriman secara seorang-seorang, bicara dah dahulu kan. Rasul 25 ni wajib kita imani atas jalan tafsir. Seorang-seorang Rasul tu kita wajib imani. Sebab apa? Sebab Rasul 25 ni termasuk di dalam perkara yang dipanggil maklumun fid din bid darurah, dipanggil. Perkara yang maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah, secara senang-senang. Dipanggil maklumun fid din bid darurah. Perkara yang diketahui pada agama secara mudah.
Di antaranya Rasul 25. Itu di antaranya. Kenapa? Sebab Rasul 25 namanya jelas-jelas disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maka Rasul 25 tu wajib kita imani seorang-seorang. Kan dahulu kan masa bicara bab Islam, bab iman dahulu kan. Islam terima zahir akan segala perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Iman ni percaya hati akan sekalian perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Agama yang datang 23 tahun. Kita orang Islam kena terima sekalian. Kita orang yang beriman, wajib beriman sekalian. Dan sekalian macam mana ni, kita banyak sangat tak tahu. Sekalian perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Tak ngaji banyak pun boleh tahu perkara ni. Dia gitu. Tak ngaji banyak boleh tahu perkara ni. Sehingga kan terkadang budak pun boleh tahu. Terkadang orang kafir pun boleh tahu. Contoh. Hak mudah. Orang tahu belaka. Semayang 5 waktu wajib. Orang tahu belaka. Budak pun tahu. Orang kafir pun tahu Islam ni wajib semayang. Puasa Ramadan contohnya. Orang tahu belaka hukum dia wajib. Berjudi, minum arak, berzina. Orang tahu belaka hukumnya haram. Hak ni wajib kena terima. Kalau engkar saja batal Islam. Semayang tak wajib. Puasa tak wajib. Berjudi tak haram. Berzina suka sama suka tak haram. Berzina suka sama suka kan. Hak haramnya mana? Hak ragu baru haram. Suka sama suka kenapa nak haram? Sama-sama nak. Tambahan pula dia boleh jadikan sebagai sumber pendapatan hidup dia, nak tanggung anak-anak dia contoh. Maka berzina suka sama suka halal. Yang haram ragu baru haram. Maka batal Islam dia. Sebab apa? Dia tak terima hukum Allah yang orang tahu belaka. Ada ni. Banyak hukum Allah, hukum kata lain, kita kata lain. Tu tak dikafir sebab itu benda yang halu-halu. Yang ramai orang tak tahu. Kamu benda tu kamu kata halal. Haram tu. Contohnya. Maka jadi batal Islam pun tak? Sebab perkara tu ramai orang tak tahu. Adapun contohnya haram berjudi. Orang kafir pun tahu, orang Islam ni diharamkan berjudi. Haram berzina. Orang kafir pun tahu, orang Islam ni diharamkan berzina. Dia tak terima tu, maka batal Islam dia. Dipanggil perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah. Dia boleh tahu mudah-mudah lah. Kita kata perkara agama ni. Maka termasuk perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah Rasul 25. Orang tahu belaka ni budak pun tahu. Tapi kenapa dikatakan diketahui cara mudah-mudah? Quran sebut terang-terang kan Rasul 25 ni. Lah kalau orang ngaji Quran, kalau tak ngaji Quran. Kalau tak ngaji Quran. Rasul 25 ni. Tapi mujurlah ulama ambil daripada Al-Quran Rasul 25, berbuh luar lah. Kamu kenal kat luar lah. Rasul 25 tu kan kita kenal sebelum kita ngaji Quran lagi. Ngaji Quran pun tak habis pun laginya. Tapi Rasul 25 kita kenal dah sebab ulama ambil daripada Al-Quran. Rasul 25 ni bubuh dah buku. Ngapa ni biar kenal Rasul 25 ni. Sebab kita wajib kena kenal. Anak-anak kita tu wajib kena ajar ni Rasul 25 ni kan ada poster tu kan. Poster Rasul 25 tak ada belaka kan. Malaikat 10 Rasul 25 ada belaka tu. Gitu kan. Tapi mana apa ni? Ulama ambil dia Quran, bubuh luar, ngapa kat luar. Kita kenal lah Rasul 25 tu. Ngapa tak syarat. Ngapa tak syarat. Kalau syarat ngapa Rasul 25 tu kok, kandah kita. Kan ada gitu. Berani. Berani tak? Rasul 25. Jangan tengok ada kitab ada tu. Jangan tak ada kitab tu. Kandah tak lepas. Dia tak syarat hafal. Tapi apabila didatangkan satu-satu Rasul 25 ni, duduk sini dah. Duduk iman kita dah. Duduk akidah kita dah. Syuaib. Syuaib Rasulullah. Mertua Nabi Musa AS tu Syuaib tu. Yang ditukar Nabi Musa tu Syuaib. Yang ditukar tu. Tukar Syuaib tu. Mana? Syuaib. Duduk sini dah. Rasulullah. Ilyas. Rasulullah. Ilyas yelah. Mai duduk sak-sak mana pula? Ada. Tak lepas tu. Ilyas Rasulullah. Yunus Rasulullah. Lut orang kenal. Lut orang kenal kerana perangai kaum dia. Jadi Nabi Lut AS ni
Jadi orang kenal kerana perang kaum dia tau. Ni perbuatan kaum Nabi Lut AS. Kenal Nabi Lut kerana kaum dia. Hud. Enggak. Hud. Hud. Robin Hood ke? Hud. Pada ni. Ni kena di sini, ni kena di sini pada ni. Ni. Hud Rasulullah. Zulkifli. Zulkifli kawan kampung kita. Kan Zulkifli kan? Dah ni di sini. Zulkifli Rasulullah. Anak kena gitu. Walaupun kita tak boleh nak hafal, tak apa. Boleh hafal lagi bagus. Tak ada syarat hafal. Tapi Rasulullah kena di sini. Kita imani seorang-seorang. Sebab Rasulullah nama tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi hak Rasulullah ni, hak paling tinggi. Tapi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ulul azmi tadi. Kemudian Rasul 20 orang lagi tu. 20 orang tu tak boleh nak letak nombor. Yang kelima, Nabi Nuh AS. Yang keenam, yang ketujuh, yang ke-25, dah. Itu lebih kurang pada ni. Lebih kurang antara Rasul. Hak lagi baki 20, ulul azmi 5 jadi 25. Habis hak 25 ni lah turun kepada Rasul-Rasul yang lain. Masyhur kitanya Rasul semua 313 orang. Jadi lagi baki cukup 313 orang. Habis Rasul 313 orang, turun kepada Nabi-Nabi 124,000 orang. Itu susunan dia. Ulul Azmi yang 5, lagi baki jadi 25, turun Rasul-Rasul yang lain 313, turun kepada para Anbiya, Nabi-Nabi 124,000 orang. Sesas itu. Ini nak turun pulak ni. Kemudian maka segala kepala daripada malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini selepas daripada habis Nabi-Nabi 124,000 orang, turun kepada ketua-ketua malaikat. Jibril yang pertama, Mikail yang kedua. Malaikat ni pula. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan, Mikail yang pertama, Jibril yang kedua. Nanti Jibril dengan Mikail ni pula, mana yang lebih di sisi Allah? Pada muktamad kata, Jibril yang pertama, Mikail yang kedua. Sekarang pandangan kata tak, Mikail yang pertama, Jibril yang kedua. Itu ulama berbeza pandangan. Jadi, kepala malaikat yang 4. Kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat. Hak baki malaikat. Habis ketua malaikat yang 4 ni, susunan dia baki malaikat. Susunan dia baki malaikat. Yang tinggal tu baki lah. Yang tinggal bahasa Melayu. Baki yang bahasa Arab. Kemudian maka segala sahabah alaihimussalatu wassalam. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni bawah daripada segala yang tinggal daripada malaikat. Segala yang tinggal daripada malaikat ni. Kepala malaikat ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian susun dia. Kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat. Banyak mana yang tinggal daripada malaikat? Banyak mana yang tinggal daripada malaikat? Kepala malaikat yang 4. Kemudian ikut susunan kelebihan di sisi Allahnya. Kemudian segala yang tinggal daripada malaikat. Tolong 4 tu. Segala yang tinggal daripada malaikat banyak mana? Tidak mengetahui, hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui bilangan malaikat, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak, sehingga campur habis semua. Campur dengan jin, syaitan, manusia, habis pun dia ada atas bumi ni dan atas langit. Yang paling banyak, lebih banyak adalah malaikat lagi. Paling besar dan paling banyak. Yang banyak ni duduk di langit, sebahagian duduk di bumi. Tapi makhluk yang paling banyak malaikat kan tidak mati. Dan kata setengah ulama, bekasan air wuduk kita Allah jadikan malaikat pula.
Bekasan air wuduk kita tu. Allah jadi malaikat pula. Dah malaikat, dah mati-mati dah. Bekasan air wuduk kita tu, Allah jadikan malaikat pula. Jadi malaikat lah makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak. Jadi baki segala malaikat ni, banyak lah. Selepas daripada kepala malaikat yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian maka segala sahabat. Baru tu bersahabat. Hak ni, hak pandangan. Ni hak pandangan dalam kitab ni lah. Sebab kitab Faridah ni, dia kitab Faridah ni, dia ikut jalanan Imam Asy'ari. Di awal kitab ni nyata kau dah kan? Mazhabnya, mazhab Imam Asy'ari. Sebab tu dalam kitab Faridah ni, dia mulai dengan sifat 13. Wujud, kidam, baqa' sampai di kalam. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, di stop dahulu. Dia tak bicara lagi. Sebab jalanan Imam Asy'ari yang wajib kita mengetahui sifat Allah secara tafsilnya 13. Wujud sampai ke kalam. Yang kita 20 sampai kaunuhu mutakalliman ni atas jalanan Imam Maturidi. Atas jalanan Imam Maturidi. Jadi kitab Faridah ni jalanan dia Imam Asy'ari. Maka didatangkan sifat 13. Habis sampai sifat kalam, dia pecah pula ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah ada 7. Yang pertama kaunuhu qadiran, yang kedua kaunuhu muridan, sampai yang terakhir yang ke-7 kaunuhu mutakalliman. Gitu ya? Ada kaunuhu qadiran dalam kitab Faridah ni. Tapi bukan nombor 14, nombor 15. Bukan kata sifat yang ke-20, tidak. Dalam kitab Faridah lain sedikit. Sebab jalanan kitab Faridah, jalanan Imam Asy'ari, sifat 13. Jadi mengikut kita, Asy'ari 1, Maturidi 1, kena ingatlah. Kita ni ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, ahli sunnah jamaah dalam bab tauhid. Imam Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, itu ahli sunnah daripada ilmu tasawuf. Asy'ari, Maturidi kena ingatlah. Yang dahulu kita bicara bab rukun iman yang ke-6 tu kan. Kita bicara rukun iman ke-6 kan, qadar dan qada, itu Maturidi. Asy'ari, qada dan qadar. Pada ni. Maturidi, qadar dan qada. Asy'ari, qada dan qadar. Pegangan sama, nama je tak sama. Satunya ketentuan azali. Satunya perbuatan Allah sekarang. Satunya ketentuan Allah pada azal. Satunya perbuatan Allah sekarang, kudrah. Ketentuan azali, iradah. Ketentuan azali, iradah. Perbuatan Allah sekarang, kudrah. Ketentuan azali, Maturidi, qadar. Perbuatan Allah sekarang, kudrah, qada. Jadi qadar dan qada. Adapun jalanan Imam Asy'ari, ketentuan azali iradah namanya qada. Perbuatan Allah sekarang kudrah namanya qadar. Jadi qada dan qadar. Kena ingat tu. Maturidi, qadar dan qada. Asy'ari, qada dan qadar. Faham tak? Tapi kita surah Imam ni qadar dan qada. Jalanan Imam Maturidi. Hak ni pun kena faham juga perbezaan panggilan nama lah. Pegangan sama. Kalau tidak kita akan dikeliru. Ni orang mengajar sendiri. Dia kata, saya sambil mengajar ustaz. Dia mengajar tak ada ustaz sekolah. Memanglah saya baca buku qadar dan qada. Saya baca buku qada dan qadar. Kenapa tak sama? Dia kata nasib baik anak murid tak tanya, dia kata. Dia kata dia pun jadi pelik. Buka satu buku qadar dan qada. Buka satu buku qada dan qadar. Hak mana betul? Betul ke dua-dua? Qadar dan qada Maturidi. Qada dan qadar Asy'ari. Yelah nama tu kodok dosa. Janji pegangan betul tak apalah. Sebab biasa kalau pergi tempat-tempat mana pun, kalau tanya,
Di sini rukun iman yang keenam, qadar qada ke qada qadar? Terkia-kia nak jawab. Terkia-kia. Adalah bunyi seorang, qadar qada, bunyi seorang. Betul lain macam mana? Dok, qada qadar, bunyi orang lain pula. Dah mana betul? Ada jawab qadar qada, ada jawab qada qadar. Dah dua mana betul ni? Hak kata qadar dan qada, dak ni kata kok. Hak saya betul, qadar qada. Tak ni kata kok. Qadar qada. Okey. Awak kata qadar qada. Yang dia kata qada qadar. Mana betul? Dak ni jawab. Mana ni? Tak jelas, tak jelas. Qadar qada jalanan Imam Maturidi. Qada qadar jalanan Imam Asy'ari. Betul ke dua-dua? Nama je tukar. Jangan. Oh ni saya sudah sebut ni. Dalam satu program sejam dalam radio. Program sejam dalam radio tu tajuk dia qadar dan qada. Rukun iman yang keenam. Betul-betul? Betul-betul rukun yang keenam. Bukan enam rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, dah. Hanya bicara rukun iman yang keenam, qadar dan qada je. Tajuk dia, sejam masa dia. Sejam. Mula-mula pembicaraan tu, ustaz yang dijemput tu dia kata, saya nak perbetulkan dahulu, dia kata. Apa dia? Tajuk program ni qadar dan qada salah, dia kata. Yang betul qada qadar. Dia kata salah. Dia kata salah. Program tu qada qadar. Dia kata salah qada qadar, yang betul qadar qada. Kita program tu nama dia qada dan qadar. Program dia tu. Tapi sebelum dimulai pembicaraan, saya nak betul dulu. Qada qadar tak betul. Dia kena betulnya qadar dan qada. Kata. Jumhur kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Dia kata salah. Tapi kebanyakan ahli lughah, ahli bahasa Arab, dia lebih setuju dengan Maturidi, qadar dan qada. Itu ahli lughah, ahli bahasa Arab. Mereka lebih serasi, lebih suka dengan qadar dan qada. Tapi jumhur ulama mengikut jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Imam Ghazali, qada dan qadar. Kebanyakan ulama qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari. Tapi dalam program tu, ustaz yang cakap tu dia kata salah qada dan qadar. Yang betulnya qadar dan qada. Jadi nak kena tahu jugalah dua mazhab. Mazhab Imam Asy'ari, mazhab Imam Maturidi. Jadi susunan kelebihan di sisi Allah ni, dalam kitab Faridah ni mengikut jalanan Imam Asy'ari. Lepas daripada kepala malaikat yang empat, terus turun kepada segala yang tinggal daripada malaikat dah. Kemudian segala sahabat. Ini jalanan Imam Asy'ari. Tapi ini jalanan yang daif lah. Ini jalanan yang daif, bukan jalanan yang muktamad. Bukan jalanan yang muktamad. Jalanan yang muktamad, jalanan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan Imam Asy'ari. Selepas daripada dipanggil Ru'asaul Malaikah, dipanggil kepala-kepala, ketua-ketua malaikah, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Ru'asaul Malaikah. Selepas daripada segala kepala-kepala malaikah, kemudian maka segala sahabat. Lagi situ dulu. Malaikat hak banyak-banyak tu duduk bawah lagi. Malaikat banyak-banyak duduk bawah lagi. Ada ni. Sekarang ni malaikat hak banyak-banyak tu lebih daripada Abu Bakar Abu Bakar lagi dah sini. Sebab segala sahabat tu duduk bawah dia. Faham tak? Hak kita ni. Kemudian selepas nabi-nabi sekaliannya, segala kepala-kepala daripada malaikat, ketua malaikat, ru'asaul malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian segala yang tinggal daripada malaikat. Kemudian maka segala sahabat. Jadi sahabat ni termasuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk bawah malaikat biasa-biasa. Bukan malaikat ketua dah. Ada ni. Ini bukan pandangan muktamad. Sebab pandangan yang muktamad bukan kata sahabah. Bukan kata sahabah. Bukan aulia-aulia.
lebih afdal daripada malaikat biasa lagi. Bahkan orang-orang soleh di kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat lagi ni. Dia gitu. Hak ni segala malaikat hak banyak-banyak tu duduk atas daripada sahabat. Ada ni, duduk atas sahabat. Jadi kepala malaikat yang 4. Kemudian baki yang tinggal ada malaikat baru turun sahabat. Ada ni. Jadi berarti malaikat hak biasa-biasa ni lebih tinggi daripada sana bakar. Jadi gitu. Sekarang hak atas tu nabi-nabi dan rasul-rasul turun. Habis nabi-nabi 124,000 orang, habis nabi. Turun pada kepala malaikat. Lepas tu turun pada malaikat hak kebanyakan. Turun pada sahabat. Sahabat duduk bawah. Ni ada kitab ni. Jadi pandangan yang muktamad, pandangan jalanan Imam Maturidi lah. Nabi-nabi habis 124,000 orang, turun kepada ru'asaul malaikah. Ketua tu malaikat. Turun kepada auliyaul bashar, dia panggil. Auliyaul bashar. Wali-wali di kalangan manusia. Auliyaul bashar, wali-wali di kalangan manusia. Hak paling tingginya sahabat lah. Wali manusia barulah turun kepada, dia panggil awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan. Tu hak pandangan yang muktamad. Yang lebih tinggi daripada sahabat hanya 4 saja. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sekat 4 tu je. Malaikat hak tinggal lagi tu duduk bawah daripada aulia lagi. Kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahamlah, malaikat ni makhluk Allah yang sangat mulia. Makhluk Allah yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tapi tinggi lagi di kalangan awliyaul bashar. Wali-wali kekasih Allah di kalangan manusia lebih tinggi di sisi Allah daripada malaikat hak kebanyakan. Faham tak? Sekarang ketua malaikat 4. Tinggal daripada segala malaikat ni, orang kata tak tahulah bilion ke trilion, tak tahulah. Habis malaikat semua ni baru turun pada sahabat. Baru turun pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baru turun situ. Walhal bukan kata sahabat, wali-wali Allah lebih afdal daripada malaikat hak kebanyakan. Ada ni. Bukan orang-orang yang soleh, dia boleh naik martabat lebih tinggi daripada malaikat. Orang-orang yang soleh, manusia-manusia, orang soleh ni, dia boleh naik lebih tinggi martabat di sisi Allah daripada malaikat. So, malaikat dia senang je, dia, nafsu dia tak ada. Oh, malaikat ni buat apa perkara Tuhan suruh. Malaikat akan tinggal perkara Tuhan larang. Malaikat nafsu tak ada. Senanglah dianya. Tuhan jadilah malaikat begitu. Manusia ni nafsu ada. Tapi dia boleh jaga nafsu, dia boleh kawal nafsu dia. Dia boleh kawal nafsu dengan takwa. Maka dia boleh naik tinggi martabat lebih dari malaikat biasa tu. Sini duduk ni. Sahabat pun duduk di bawah yang tinggal daripada segala malaikat. Kalau sini. Dia panggil muktamadnya selepas daripada ketua malaikat yang 4, turun kepada sahabat, tabi'in, tabi'in, manusia ni. Aulia, kekasih Allah di kalangan manusia. Dia panggil auliaul bashar. Kekasih Allah di kalangan manusia. Turun pada aulia-aulia, wali-wali lah pulaknya. Habis wali-wali, orang soleh-soleh habis. Barulah turun kepada yang tinggal daripada segala malaikat. Nak tak gitu. Mana apa ni? Bukan sahabat ni. Wali-wali yang kemudian ni pun lebih afdal, lebih tinggi darjah kedudukan di sisi Allah. Nak banding dengan malaikat hak kebanyakan. Malaikat yang tinggi daripada sahabat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hak tu hak paling tinggi. Tinggi daripada sahabat. Tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi. Hak malaikat yang 4. Waktu kena tanda suku lah waktunya. Sebab sini ni, kemudian selepas daripada segala kepala malaikat, maka segala yang tinggal daripada malaikat. Malaikat kebanyakan. Dia panggil awamul malaikat. Awamul malaikat ni malaikat kebanyakan. Yang bukan bapak-bapak, yang bukan ketua-ketua. Kemudian, maka segala sahabat, baru sahabat. Daripada malaikat kebanyakan. Dan mereka itu
Dan mereka itu segala sahabat. Berlebih kurang pula segala martabat mereka itu, segala kedudukan mereka itu segala sahabat pada di sisi Allah Ta'ala. Sahabat tak sama pula. Sahabat ni martabat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah berlebih kurang antara segala sahabat. Sahabat ni yang sempat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Pada ni. Maka afdal mereka itu. Dah kata sahabat ni sendiri berlebih kurang martabat kedudukan di sisi Allah. Manakah sahabat yang paling lebih? Maka afdal mereka itu, yang paling lebih dekat para sahabat ni, Sayyiduna Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah yang paling lebih sekali. Sayyidina Abu Bakar yang paling lebih sekali. Sayyidina Abu Bakar ni sebagai sahabat Nabi dengan dalil jelas di dalam Al-Quranul Karim. Idh yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini Al-Quran ni. Idh yakulu li sahibihi, ketika berkata Nabi bagi sahabatnya dan gusur tu, la tahzan, jangan kamu duka cita, jangan kamu bimbang, innallaha ma'ana, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami. Kan masa nak hijrah ke Madinah kan, kan bersembunyi dalam gusur dah. Jadi masa tu orang kafir depan pintu dah, orang kafir ni dia depan pintu gua tu dah. Pada ni bukan gua pun, mana setakat boleh berlindung je. Kalau sebut kata gua, pada gua ni hak ni lah hak tempat orang melancong gitu kan, kalau luah gua dah ya. Mana kalau kecil panggil benda kita panggil apa? Gua sur. Taklah kalau sebut gua aja nak pergi gua ni belah-belah le Kelantan dah, kan ada gua tu kan, masuk dalam tu luah kan. Lepas tu panggil gua dah. Hak ni dak ni, spek je. Orang Mekah dia tahulah akan jauh tempat ni. Dia panggil apa? Panggil gua juga spek pun. Panggil apa? Gua. Spek pun gua juga. Jadi orang kafir tu duk muka pintu dah orang kafir tu je. Mana kalau kata agak apa? Lenggok ni apa? Ndak. Lenggok ni alik atas tau. Lenggok alik atas. Alik bawah panggil apa? Ndak tau. Lenggok ni jelunga tu lenggok. Ndak ni kau bawah, kau apa? Maksud? Apa? Ndak tau. Ndak, mana ndak? Ndak kau sikit duduk bawah tu, ndak mana ni. Kalau hok jelunga tu, gitu. Mana kalau ndak sikit je, nampak lalu dah. Ni, tengok ayat. Iz yakulu li sahibihi. Ketika berkata oleh Nabi SAW bagi sahabatnya. Li sahibihi, sahabat. Ayat Al-Quran. Qati'i, putus ayat tu. Sahabat ni kena pada siapa ni? Sayyidina Abu Bakar dan Allah. Qati'i juga, putus juga. Sayyidina Abu Bakar lah bersama dengan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Quran kata, iz yakulu li sahibihi. Ketika berkata Nabi SAW bagi sahabatnya. Quran kata Nabi Sayyidina Abu Bakar tu sahabat. Sesiapa yang engkar, dia kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir lalu dianya. Adapun seseorang yang engkar, dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan sahabat Nabi, maka berdosa besar dia, tak jatuh hukum kafir. Pada ni dia kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan sahabat Nabi, Sayyidina Umar contohlah, maka berdosa besar dia, tak ada kafir. Kalau orang kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan sahabat, kafir lalu dah. Sebab apa? Quran yang kata. Sayyidina Umar sebagai sahabat, Quran tak sebut. Sayyidina Uthman sebagai sahabat, Quran tak sebut. Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, Quran yang sebut. Idh yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau duka cita kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kami. Ada Quran yang sebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni tolong malaikat lah. Malaikat ni 4 tu, Jibril, Mikail, Israel. Jadi lepas Nabi-Nabi, manusia yang nombor 1 Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia gitu. Tadi kan malaikat hak ketua duduk tengah kan. Jibril, Mikail, Israel itu duduk tengah. Tak, kita tak cerita malaikat. Kita cerita malaikat. Kita cerita manusia. Kita manusia. Selepas ada Nabi-Nabi 124,000 orang. Selepas itu turun Sayyidina Abu Bakar lalu dah.
Sebab itulah selepas tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan sekalian manusia. Yang pertama-tama dibangkit Nabi SAW. Yang kedua dibangkit Nabi Nuh AS. Kemudian dibangkit Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang lain. Manusia pertama yang bukan Nabi yang bangkit ada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Gitu. Tapi Nabi-Nabi bangkit belah kedua ni. Habis Nabi-Nabi bangkit, manusia yang bukan Nabi. Yang pertama bangkit adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Manusia yang bukan Nabi, yang pertama untuk syurga Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Pada ni, yang masuk syurga mula-mula Nabi-Nabi lah. Yang masuk syurga yang pertama, yang bukan Nabi, ada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Sayyidina Bakar yang bukan di kalangan Nabi, manusia biasa. Lepas dari Sayyidina Bakar tu, dan Sayyidina Umar, ambil ikut susunan. Dan Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali, atas tertib aturan khilafah mereka itu. Ikut susunan lah. Jadi Sayyidina Bakar nombor 1, Sayyidina Umar nombor 2, Sayyidina Uthman nombor 3, Sayyidina Ali nombor 4. Ikut susunan dia. Ikut susunan atas tertib. Tertib itu susunan lah. Khilafah mereka itu, khalifah jadi khalifah. Sayyidina Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali alaihimussalatu wassalam. Radhiyallahu anhum. Kemudian Sayyidina Bakar jadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Sayyidina Bakar jadi khalifah 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Sayyidina Umar jadi khalifah yang paling lama sekali. Yang paling lama Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman yang paling lama jadi khalifah. Sayyidina Bakar jadi khalifah 2 tahun je. 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Yang paling lama jadi khalifah adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, 11 tahun, 11 bulan, 9 hari. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjadi khalifah 4 tahun, 4 tahun, 8 bulan, 7 hari. 4 tahun, 8 bulan, 4 tahun, 9 bulan, 7 hari. Bukan gitulah. Dia Sayyidina Bakar menjadi khalifah 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Sayyidina Uthman menjadi khalifah 11 tahun, 11 bulan, 9 hari. Sayyidina Ali menjadi khalifah 4 tahun, 9 bulan, 7 hari. Jadi capu-capu semua sekalinya menjadi khalifah 29 tahun, 6 bulan. 29 tahun, 6 bulan. Cukup 30 tahun dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah 6 bulan. Cukup 30 tahun, capu Nabi 10 tahun, cukup 40 tahun. Jadi daripada Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah 29 tahun, 6 bulan, 4 hari. Kemudian lepas dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dilantik menjadi khalifah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu 6 bulan. Kemudian Sayyidina Hasan serah kepada Muawiyah. Sebab masa itu berlaku pertelengkahan, Sayyidina Hasan menyerah khalifah kepada Muawiyah. Tapi Sayyidina Hasan sempat menjadi khalifah selama 6 bulan. Jadi capu semua sekali 30 tahun. Ada ni 30 tahun Khulafaur Rasyidin, capu Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Jadi Nabi menjadi kerajaan di Madinah 10 tahun. Jadi kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, kerajaan Khulafaur Rasyidin 30 tahun, 40 tahun. Lepas itu barulah berlaku macam-macam lah pulaknya. Lepas daripada 40 tahun. Di 40 tahun tu capu dengan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kerajaan di Madinah selama 10 tahun. Di 40 tahun semua sekali. Lepas tu berlaku bagai-bagai. Selepas daripada Muawiyah menjadi khalifah, pengasas khalifah Bani Umayyah. Jadi 40 tahun lah. 40 tahun termasuk ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan.
dan 6. Tadi 4 Khulafaur Rasyidin. Maka 6 orang yang mencukupi 10 orang yang disukakan mereka itu dengan syurga. Selepas daripada Khulafaur Rasyidin yang 4 orang ni, kemudian daripada tu maka 6 orang yang mencukupi 10 mana 10 orang yang disukakan mereka itu, disukakan oleh Nabi SAW dengan syurga. Sebab kita maklumkan, sahabat Nabi yang wajib syurga adalah 10 orang. Dipanggil sahabat yang mubasysyirin bil jannah, dipanggil asyarah 10 mubasysyirin bil jannah, yang dikhabar dengan syurga. Mana yang 4 ni Khulafaur Rasyidin, tambah lagi 6 orang yang wajib syurga. Hak ni hak paling lebih di kalangan sahabat. Hak ni hak paling lebih dengan sahabat yang 10 orang yang mubasysyirin bil jannah, yang dikhabar dengan syurga. Mana hak 6 orang lagi ni? Dah cukup 10 orang. Dan mereka itu 6 orang. Talhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid, dan Ubaidah Amir Al-Jarrah. Ni cukuplah 10 orang sahabat yang wajib syurga. Sa'id bin Zaid, orang kita kurang kenal tau. Dia ada buku, budak-budak. Buku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia ada buku kecil-kecil je. Sebuah buku tu. Dia ada 10 buku menceritakan 10 sahabat yang wajib syurga. Kadang-kadang kita tak nak kenal molek ni. Ubaidah Amir Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid. Kenal siapa Sa'id bin Zaid? Sa'id bin Zaid? Kenal tak? Tahu tak kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pukul adik ipar dia tu? Ingat kisah? Sayyidina Umar masa kafir itulah. Kan Sayyidina Umar kan nak pergi bunuh Nabi kan. Jadi tersemput tengah jalan. Kamu nak pergi mana? Nak pergi bunuh Nabi. Sayyidina Umar debel dia. Orang apa kata ke dia? Adik kamu ikut Nabi dah yang lagi bunuh Nabi. Adik sendiri tak boleh nak jaga. Maksud gitulah. Faham lah. Kan dia pergi rumah adik dia kan. Kan dia pukul adik ipar dia kan. Adik ipar dia Sa'id bin Zaid lah, yang wajib syurga. Jadi 10 kita Khulafaur Rasyidin hak 4 tu memang kita kenal sangat. Abraham bin Auf kenal, dia kaya. Kaya kenal lalu kitanya. Kita dah. Kalau nak beranak kita juga, kalau kaya kenal, kalau miskin tak kenal. Abdul Rahman bin Auf kenal sangatlah, dah kaya. The Sa'id bin Zaid, Ubaidah Amir Al-Jarrah. Macam ni. Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Abdullah. Ubaidah Amir Al-Jarrah ni, kisah dia bunuh ayah dia dalam peperangan Badar. Ubaidah Amir Al-Jarrah dibunuh ayah dia pada peperangan Badar. Ada ni. Jadi dalam peperangan Badar tu, ayah dia kafir Quraisy. Ubaidah ni, ayah dia kafir Quraisy. Jadi dalam peperangan tu, Abu Ubaidah ni, Al-Jarrah tu ayah dia. Jadi Abu Ubaidah Amir ni, dia kafir Quraisy ramai kan. Jadi dia akan cari kafir Quraisy yang lain lah. Takkan nak cari ayah. Ayah ni nak cari anak dia. Gitu. Faham tak ni? Kan sahabat Nabi ramai, kafir Quraisy ramai. Carilah hak lain. Dan ni sahabat Nabi anak Amir. Hak kafir Quraisy Jarrah ayah. Jadi Amir ni dia cari orang lain lah, kafir Quraisy ramai kan. Ayah ni tak, dia tak mau cari sahabat Nabi orang lain. Dia nak cari anak dia juga. Cari anak dia juga. Kerang dia tu. Cari anak dia juga. Akhirnya pilih dia kan, apa? Percung apa? Pecung. Pecung ke kan? Bukan percung tau, pecung. Sengaja tu apa? Pecung. Jangan salah sebut tu. Pecung apa tau? Pecung. Bukan ngecung ni. Mana pecung. Jadi ayah dia nak cari anak dia juga. Pecung. Sengaja. Mana anak dia?
Oh, dah dia sengaja cari. Oh, lah berlawan lah. Dah dia cari. Walah, lari lah. Mau cari sahabat Nabi yang lain. Anak dia cari kafir Quraisy yang lain. Memang anak dia lari daripada ayah dia. Anak dia lari daripada ayah dia. Anak dia, Amir ni, dia pergi cari kafir Quraisy lain. Ayah dia ni dok ni, tak ambuh orang lain. Nak bunuh anak dia juga. Maksud dia gitu. Terpaksa lah. Terpaksa mati ayah dia di tangan anak. Oh lah, timbullah duka cita. Dah bunuh ayah. Bunuh ayah, timbul duka cita. Maka turun ayat. Tuhan kata, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Ini tu ayat. Tidak mendapati engkau ya Muhammad akan satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhirat mengasihi akan mereka yang musuh Allah dan Rasul. Walaupun mereka tu ayah-ayah mereka, anak mereka, keluarga mereka sekalipun. Kamu tak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dia akan kasih kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Ada ni. Siapa musuh Allah dan Rasul di sini? Ayah dia tu. Ayah Amir Al-Jarrah tu. Bagus betul ayat barulah hilang duka cita. Sebab apa? Nak kasih apa? Sebab ayah dia tu kafir. Musuh Allah, musuh Rasul. Itu ayat. Ayat tu adalah kitab Wisyahul Afrah ayat ni. Dalam kitab Wisyahul Afrah, dalam kitab Wisyahul Afrah ayat tu man hadallah wa rasulah ni, siapa yang memusuhi Allah dan Rasul siapa? Orang yang tinggal semayang. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sungguh-sungguh tak akan kasih kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Siapa situ? Orang yang tinggal semayang. Walaupun bapak-bapak sekalipun, walaupun anak-anak sekalipun, walaupun keluarga sekalipun, kalau tinggal semayang, tak akan kasih. Sebab apa? Dia memusuhi Allah dan Rasul dengan tinggal semayang. Asal ayat tu, kisah Ubaidah Amir Al-Jarrah. Asal ayat tu. Walaupun keluarga kita sekalipun, kalau tinggal semayang, kalau orang tu benar-benar beriman dengan Allah dan akhirat, dia tidak akan mengasihi orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Orang tinggal semayang. Cuma kalau yang tinggal semayang tu ayah-ayah, contohnya dia tak ambil semayang, tu anak-anak kena jaga, khidmat tetap wajib khidmat. Tapi kasih sayang tak? Tak kasih sebab ayah tak semayang, mak tak semayang. Tapi boleh buang ke? Tak boleh buang. Tak boleh buang. Wajib kena khidmat. Tapi kasih ke tak? Tak kasih kena tak semayang. Situ. Dok kasih kerana dok semayang. Tapi khidmat tetap wajib khidmat. Sebab dia ayah, dia mak. Tapi kalau anak cucu, seeloknya kita perambaklah dia daripada umur. Kalau tak ambil semayang. Sebab apa? Bila turun bala, kena belaka. Orang semayang pun kena juga. Bukan dok semayang saja. Lepas tu kenapa duk pegang juga tu, dok perambak? Sebab kalau ada dalam rumah ni, boleh lagilah beri minum air tawar ke, air mai ajak ke. Kalau duk suku, payah nak beri air tawar ke dia ni. Air mai ajak lagi ni. Ada semua air ni mak kau dah air untuk saya ni. Oh lah, ni air mahal ni, air mai ajak untuk mana mudah semayang. Tambah apa kalau dia lari keluar, mungkin payah lagi kita nak nasihat. Itu je. Kalau betul-betul dia lari keluar, bosan di rumah mak ayah duk marah semua kita duk semayang, dia pun lari keluar. Alhamdulillah. Keluar daripada rumah kita musuh Allah yang mengundang balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-balak iza nazala amma balak turun dia akan kena belaka, bukan pilih-pilih. Bukan balak, dia duduk semayang. Ni sini semayang. Tak kena belaka. Dia gitu. Orang tinggal semayang, orang musuh Allah dan Rasul. Itu hak kisah Ubaidah Amir Al-Jarrah. 10 sahabat yang dijanjikan dengan syurga. Itu dihimpun dalam satu hadis lah. Hadis itu hadis yang masyhur. Hadis menceritakan bahawa hadis dari Amr bin Auf daripada Nabi SAW. Nabi kata, qala Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah. Satu hadis. Nabi cerita 10 sahabat ni mubasysyirin bil jannah, ini khabar gembira dengan syurga.
Ini hak sahabat yang paling lebih 10 sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga. Kemudian tabi'un artinya segala yang mengikuti sahabat, artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu. Dia sahabat ni dia ambil 10 tu saja. Dia ambil 10 tu saja. Dia dah kitab panjang lah. Di antara sahabat yang lebihnya Hasan dan Husain. Sebab Hasan dan Husain pun Fatimah radhiyallahu anha pun sama juga. Mubasysyirin bil jannah juga. Yang dikhabarkan ke syurga juga. Hasan, Husain, cucu Nabi sallam, Fatimah, anak Nabi sallam pun sama juga, mubasysyirin bil jannah dengan tidak ada khilaf. Bukan 10 sahabat tu saja. Jadi waktu di antara sahabat yang lebih, kemudian sahabat yang mengikuti peperangan Badar atau lebih daripada sahabat yang lain. Sahabat yang menyertai peperangan Uhud, sahabat yang menyertai perjanjian Hudaibiyah. Dia ada. Sahabat-sahabat yang kedudukan mereka lebih tinggi nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi sahabat ni lebih belaka. Dalam lebih-lebih ni, mana kau sahabat yang lebih lagi? Tadilah sahabat yang dipanggil Ahlu Badrin. Sahabat yang peperangan Badar, Ahlu Uhud, Bai'atul Ridwan, Bai'ah Ridwan. Hak mana sahabat-sahabat yang terkemuka. Yang mana antara sahabat dengan sahabat ni berlebih kurang kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak 10 sahabat di syurga tadi yang boleh letak nombor 4 sajalah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sekat tu je. Lepas tu lagi 6 sahabat tu. Hak tu berlebih kurang di antara satu sama lain. Kan di 10 kan? Jadi yang kelima mana? Yang ke-10 mana? Itu tidak dibenarkan. Hak 4 tu memang susung lah. 4 nombor 1 Sayyidina Abu Bakar. Nombor 2 Sayyidina Umar. Nombor 3 Sayyidina Uthman. Nombor 4 Sayyidina Ali. Nombor 5? Talhah ke? Zubair ke? Abraham bin Auf ke? Ada. Yang kelima, yang ke-10 tak boleh letak nombor. Lebih kurang di antara mereka hak 6 bagi sahabat yang dikhabar gembira dengan syurga. Kemudian tabi'un arti segala yang mengikuti sahabat, artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu dengan sahabat. Lepas sahabat tabi'in, lepas tabi'in tabi'in. Tabi'in yang sempat dengan sahabat, tabi'in yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Kita biasa tabi'in ni orang doa tahlil. Dah doa tahlil tu kan. Tabi'in wa ila tabi'in. Kita dengar apa benda pula tabi'in, tabi'in. Tabi'in sempat dengan sahabat. Contohnya ni Imam Abu Hanifah. Tabi'in Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i sempat dengan tabi'in yang sempat dengan sahabat. Itu Imam Syafi'i. Tabi'in. Imam Abu Hanifah tabi'in sempat dengan sahabat. Wallahu a'lam.